Terima kasih Dilaila. Salam sejahtera. Kerajaan negeri memutuskan untuk membuat pelaburan besar menghidupkan semula Sabah Forest Industry Sendirian Berhad SFI yang kini dilihat lesu dan tidak mempunyai hala tuju. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, ketika ini kerajaan sedang dalam proses akhir untuk penyusunan semula memajukan SFI. Ketika ditemui pemberita RTM di Sipitang, Datuk Dr. Yusof yang juga Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah berkata, kawasan SFI akan dinaik taraf termasuk dari segi kemudahan tempat tinggal dan infrastruktur. Beliau juga memberi keyakinan untuk mengambil semula bekas-bekas pekerja SFI mengikut kategori tugas masing-masing. Rekod yang saya ada lebih kurang 1,300 pekerja. Itu SFI induk, tapi tidak termasuk pekerja di bawah subkontraktor. Masih bekerja dan ada juga yang sudah keluar mencari pekerjaan lain kerana di situ mereka melihat tidak ada yang jelas sebelum ini, jadi mereka mencari rezeki tempat lain. Tapi rasanya mereka akan kembali bila kita sudah tawarkan semula. Beliau ditemui pemberita sempena program Dialog Soal Rakyat Zon Kampung Ulu Bol di Sipitang. Berucap dalam majlis ini, Datuk Dr. Yusof mahu penduduk memanfaatkan usaha kerajaan untuk menjadikan Sipitang sebagai hub pendidikan dan ekonomi berdasarkan minyak dan gas. Pengaktifan semula aktiviti perniagaan tukar barang di Sabah mengambil kira prosedur baharu pemprosesan permohonan pengeluaran surat kebenaran dan proses tapisan keselamatan melibatkan beberapa agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pembantu Menteri Kewangan Sabah Saripudin Hatta berkata, isu keselamatan negeri dan penduduk serta kedaulatan negara perlu diambil kira dalam melaksanakan semula perniagaan tukar barang di negeri ini. Katanya 7 agensi terlibat untuk memproses permohonan, antaranya Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Jabatan Laut. Turut terlibat Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah dan Jabatan Imigresen. Semuanya agensi ini akan memproses permohonan mereka dan setelah lepas saringan daripada 7 agensi itu baru dikembalikan semula kepada pihak MOF untuk kita keluarkan lesen kebenaran untuk perniagaan batu terik. Mengulas selanjut, beliau berkata setakat ini sebanyak 53 borang permohonan telah dikembalikan pada Kementerian Kewangan. Pemohon yang berminat masih boleh mendapatkan borang permohonan secara percuma di laman sesawang Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Bayaran yuran pemprosesan RM1,500 akan dikenakan kepada pemohon. Penduduk daerah kecil Kemabung akan terus menikmati pelbagai pembangunan berikutan beberapa projek mega yang diluluskan oleh kerajaan untuk dilaksana di kawasan itu pada tahun ini. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Kemabung, Jamawi Jafar berkata, setakat ini kerajaan telah meluluskan 2 projek jalan raya, bekalan elektrik luar bandar bagi 3 buah kampung dan pembinaan sekolah rendah baharu di daerah berkenaan. 2 buah jalan raya, Jalan Ulu Tomani 179 juta dan juga Jalan Kemabung Rundum 212. Begitu juga dengan bekalan elektrik luar bandar untuk 3 buah kampung, Kampung Rundum, Kampung Semambuk dan juga Kampung Abingkoi 35 juta. SK Kemabung yang baru, bangunan baru 30 juta. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Bah Apa Cerita di studio TV RTM Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Jamawi berharap Kemabung akan menjadi daerah penuh agar agensi dan jabatan kerajaan serta pusat perdagangan baharu dibuka di kawasan itu. Sempena Pesta Kalimaran yang akan diadakan pada 26 hingga 31 Mac ini, beliau mengalu-alukan rakyat negeri ini datang beramai-ramai menyaksikan keunikan budaya suku kaum Murut di Pusat Kebudayaan Murut Tenem. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Sabah menjalin kerjasama dengan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan tahun ini bagi menjayakan program Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat negeri Sabah yang bertujuan memartabat dan memperkasa bahasa kebangsaan.
Menurut pengarahnya Aminah Awang Basar, antara aktiviti dirancang ialah pertandingan pembacaan yang dilaksana dengan kerjasama Perpustakaan Negeri Sabah di setiap perpustakaan desa seluruh negeri. Sehubungan itu, katanya DBP melalui DBPD Media memohon kerjasama pihak media terutama Jabatan Penyiaran Sabah untuk mempromosi aktiviti berkenaan bagi membolehkan lebih ramai rakyat khususnya golongan belia mengambil bahagian. DBP dengan kerjasama pelbagai pihak akan melaksanakan pelbagai program yang bertujuan untuk memartabatkan dan memperkasakan bahasa kebangsaan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melakukan kunjungan terhadap pengarah penyiaran Sabah Malina Ziah Dato' Muhammad Julaspi di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya DBP juga bercadang menganjurkan program bagi memperkenal dan mengetengahkan tokoh-tokoh penulis dan penulis baharu untuk berkongsi pengalaman mereka bagi menarik minat golongan muda dalam bidang penulisan. Bengkel Kesedaran Penjagaan Gigi Anjuran Klinik Pergigian Jabatan Kesihatan dan RTM mampu memberi kesedaran mengenai penjagaan gigi dalam kalangan penjawat awam, terutama warga RTM dan masyarakat sekitar. Pegawai Pergigian Klinik Pergigian Tawau Dr. Said Bahar Raja berkata program ini bukan sahaja untuk mempromosikan klinik pergigian cawangan Tawau kepada jabatan dan agensi kerajaan, malah menggalakkan penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti penjagaan kesihatan gigi. Selain itu, objektif program tersebut juga bagi memberi informasi mengenai pilihan tepat tempat rawatan kesihatan gigi di klinik kerajaan atau klinik pergigian berdaftar lain. Kita mengharapkan ilmu pengetahuan asas tentang kesihatan pergigian dapat disampaikan kepada semua golongan masyarakat, tidak kira di mana dorang berada, dan juga perkhidmatan yang kerajaan telah sediakanlah ya untuk dorang di semua fasiliti kesihatan pergigian yang sedia ada. Beliau berkata demikian dalam penutupan bengkel tersebut di perkarangan RTM Tawau. Bengkel tersebut disertai 25 kakitan RTM Tawau melibatkan 2 sesi ceramah bertajuk maklumat asas kesihatan pergigian, jenis perkhidmatan kesihatan pergigian dan peranan media massa. Penganjurannya disambut baik warga RTM Tawau. Saya yakinlah dengan adanya bengkel ni dapat meningkatkan lagi lah kesedaran, pengetahuan serta knowledge lah tentang kesedaran penjagaan gigi ni. Program ni baik, terutama sekali untuk penjawat awam, bahawa pentingnya penjagaan gigi di mana sebelum tidur dan kita bangun pada esok pagi untuk menjaga kebersihan bagi mengelakkan daripada penyakit mulut terutamanya. Program ini harus diteruskan. Program yang bagus sebab kebanyakan orang selalu sambil lewat pasal penjagaan gigi, dan yang antara banyak perkongsian saya sangat teruja dengan satu tajuk, iaitu tajuk pengamal pergigian berdaftar dan pengamal pergigian haram. Sebab kita nampak sekarang ini terlalu banyak orang yang terlalu mengejar buat gigi secara haram. Jadi ini satu tajuk ataupun satu perkongsian yang sangat baiklah. Bengkel ini dianjurkan sepenuh Hari Penjagaan Mulut Sedunia yang disambut pada 20 Mac setiap tahun. Turut diadakan pemeriksaan kesihatan mulut, saringan kanser mulut dan rawatan pensklariran di klinik pergigian bergerak Tawau. Pertubuhan belia dan belia wanis disaran terus proaktif dan berinovasi dalam melaksana pelbagai program yang mampu memperkasa pembangunan belia. Pegawai Daerah Keningau yang juga pengerusi Majlis Perundingan Belia Bahagian Keningau, Haji Faimin Kamin berkata ia penting bagi memastikan pertubuhan belia tidak ketinggalan dalam menjayakan agenda pembangunan belia. Kepimpinan belia dan belia wanis juga hendaklah sentiasa peka terhadap perubahan semasa persekitaran dalam menganjurkan program yang dapat menarik minat golongan belia. Aktiviti belia sekarang semakin lesu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dari sebalik kelesuan itu, mungkin kita masih boleh mendapat maklum balas daripada belia-belia, khususnya di kawasan pedalaman, mengenai apa yang belia-belia ini perlukan, apa masalah-masalah yang dilihat oleh belia yang boleh diperbaiki oleh pihak kerajaan.
Beliau ditemui media di Keningau selepas merasmikan persidangan Majlis Perundingan Belia Bahagian Keningau. Mengenai majlis ini, Fahmin berkata ia amat bertepatan dalam mendengar permasalahan belia agar dapat dikemukakan kepada pihak berwajib untuk tindakan lanjut. Dalam majlis ini turut disampaikan watikah pelantikan kepada 60 ahli perundingan belia bahagian Keningau termasuk agensi-agensi kerajaan. Masyarakat perlu bersikap prihatin menerusi amalan menziarahi dan menyantuni pesakit di hospital. Menziarahi pesakit bukan sahaja dapat menyelami penderitaan yang mereka sedang hadapi, tetapi juga sebagai sokongan motivasi, simpati dan kasih sayang kepada pesakit tanpa mengira fahaman agama dan kaum. Timbalan Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Ustaz Zulkarnain Abidin menyatakan perkara itu ketika ditemui pemberita RTM selepas program menjengah dan menyantuni pesakit di Wad Pediatrik Onkologi dan Wad Hematologi Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Menurutnya, pendekatan Yadim menyantuni pesakit dan keluarga pesakit merupakan usaha berterusan badan dakwah itu dalam mendekati masyarakat khususnya golongan memerlukan. Mudah-mudahan usaha dakwah Yadim ini akan memberi semangat kepada kanak-kanak ini untuk segera sembuh dan juga menarik perhatian masyarakat untuk turut sama memberi perhatian kepada anak-anak kita yang ditimpa dengan musibah ini. Beliau berharap program seumpama akan menjadi budaya masyarakat majmuk di negeri ini sebagai sebuah masyarakat harmoni, saling menghargai dan penyayang. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.